Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu yaburru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab pada menyatakan berbakti kepada ibu bapa selama mana bukan kepada perkara maksiat. Jadi kita setiap hari kita baca hadis ni bukan saja nak dengar, tetapi perlu untuk kita mengamalkannya. Bila disebut penderhakaan kepada ibu dan ayah tu, maksudlah untuk menjaga nama baik ibu dan ayah. Jangan sampai disebabkan kita menconteng atau menyebabkan maruah ibu dan ayah kita dalam keadaan yang dihina oleh orang lain. Hadis ini adalah diceritakan oleh Abu Darda. Qala berkata, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku bi tis'in, dengan 9 perkara. Ingat 9 ni. Tapi tanya balik. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurriqta. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu syirik pada Allah dengan sesuatu walaupun sampai tahap badan kamu dipotong-potong ataupun badan kamu itu dibakar. Ini menunjukkan besarnya nilai akidah tauhid, sebab dialah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ada la ilaha illallah akan masuk syurga. Jadi syirik itu adalah satu perkara yang besar yang tidak akan diampun oleh Allah Ta'ala. Satu-satu dosa yang tidak akan diampun. Apa ayatnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa mensyirikkannya, tetapi Allah akan mengampunkan dosa lain kepada yang Allah kehendaki. Syirik. Yang keduanya, syirik ni dia akan menggugurkan amalan. Kalau orang tu buat amal baik, tiba-tiba syirik, habis amalan dia. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau sekiranya kamu syirik, akan gugur segala amalan-amalan kamu. Ini Nabi pesan, jaga akidah walaupun kamu nanti sampai peringkat dipotong-potong ataupun dibakar. Cuma di sini ada dua peristiwa sahabat Nabi. Satu peristiwa Bilal. Ingatkan Bilal. Bilal ni pada waktu saif, pada waktu musim panas, dibawa oleh tuannya, dihamparkan ataupun diletak mendelentang atas padang pasir. Kemudian batu diletakkan di atas badannya itu dan diambil penukul, dipecahkan batu atas badan itu. Tuan dia memaksa supaya melafazkan kekufuran, tetapi dia tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Maknanya Bilal dia ambil, dipanggil azimah. Maksudnya dia tetap kekal walaupun diperlakukan begitu. Ada lagi satu cerita Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni dia awal masuk Islam dulu. Tuan dia ambil kepala dia tu, diselam dalam air. Udah tercungak-cungak, angkat balik. Selam, angkat balik. Mereka paksa supaya Ammar bin Yasir ni menceritakan sesuatu keburukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar bin Yasir ni tak tahan sangat. Dia pun menceritakan apa perkara-perkara yang disukai oleh tuannya yang musyrik itu. Maknanya adalah perkara yang tak elok disebut mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis cerita tu, Ammar bin Yasir jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tadi aku sekian. Rasulullah tanya, wahai Ammar, macam mana hati kamu tak kala kamu mengungkapkan semua-semua itu? Ya Rasulullah, hati aku ini tetap kekal beriman denganmu ya Rasulullah. Jadi kalau
Itu Nabi sebut in ada fa'ud. Kalau sekiranya Tuhan kamu buat macam itu juga, kamu boleh buat perkara yang sama. Itu dinamakan rukhsah. Rukhsah ni apa? Keringanan. Keizinan yang diberikan kepada orang-orang itu. Jadi dalam hal ini ada dua lah. Satu, kita ambil azimah, walaupun dikerat, walaupun dibakar, tetap la ilaha illallah dipegang. Sebagaimana rakan-rakan kita Rohingya, rakan-rakan kita di Xinjiang sanggup diperlakukan begitu rupa, tapi tetap juga dengan iman. Satu lagi, bila terpaksa atau dipaksa dah tak tahan sangat mengungkapkan suatu lafaz yang tak patut dilafazkan, tetapi dengan syarat hatinya itu tetap tenang dengan iman. Jadi kita tak tahu sehari dua ni okey lah, esok lusa tulak tonggeng kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Jadi hadis Nabi ini mengingatkan kita supaya kekal dengan iman. Hari ini tak pun kadang-kadang masyarakat dipaksa keluar daripada Islam, tetapi ada aliran pemikiran macam pluralisme agama. Tahu tak lah pluralisme agama tu apa? Apa dia? Pluralisme agama ialah menganggap semua agama itu sama. Itu boleh menjadikan sesuatu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam liberalisme contohnya, dia mempertikaikan hukum hakam Al-Quran. Itu yang pertama. Ingat ya? Yang kedua, pesanan Nabi kepada Abu Darda adalah wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan solat fardu muta'ammidan, secara sengaja. Itu penting tu. Kalau barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka pemeliharaan Allah sudah tak ada lagi bagi diri dia. Di sini perkataan muta'ammidan tu penting. Sebab kalau seorang itu tak solat sebab lupa contohnya, dia tak masuk dalam kufur. Sebab itu di akhir surah Al-Baqarah ada doa kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau kira dosa kepadaku sekiranya aku in nasina, ketika aku lupa ataupun aku tersalah. Jadi kalau lupa, rafa'ul qalam itu akan diangkat daripada mencatat amalan kita, antaranya disebabkan al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ada 3 perkara. Yang pertama, khata', kita tersalah, kita ada ilmu. Yang keduanya, nisyan, kita lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, kita dipaksa. Jadi al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Nabi sebut pembeza antara kami dengan orang kafir adalah as-salah. Jadi perkara ini perkara yang penting, jangan sesekali ditinggalkan. Kita nampak ada orang begitu mengambil ringan terhadap bab solat ini. Solat ini tak boleh tinggal, sehingga kalau kita tengok frontliner sekarang ni dalam wabak COVID ini, banyak soalan-soalan sampai kepada Nabi tentang bagaimana mereka nak solat dalam keadaan susah nak buka dan sebagainya. Itu ada perbahasan fiqh, insya-Allah kita akan sebut pada masa akan datang. Boleh jamak tu. Dalam hal ni, kalau sekiranya dia terpaksa bekerja untuk menyelamatkan nyawa, maka nyawa itu perlu didahulukan. Walaupun lupa waktu, selepas itu dia boleh qada balik. Dalam kitab-kitab lama disebut menyelamatkan al-gharqa. Gharqa ni maksudnya orang yang hampir lemas. Jadi kalau kita tengok dalam viral, kita tengok kan, ada tu imam tu mati kan, meninggal. Ketika dia sembahyang, dia jatuh. Sepatutnya makmum di belakang tu, seorang tu 2 orang, putuskan solat untuk bantu dia. Bukan terus solat tinggalkan dia gitu saja. Tak betul tu. Sebab nyawa manusia itu perlu untuk diselamatkan. Contoh kita sembahyang jemaah, tiba-tiba kita tengok ada orang buta lalu, dia dah masuk longkang dah. Kita kena selamatkan dia.
Dalam hal ni ilmu itu penting supaya kita ni. Jadi dalam kes frontliners tu, kalau sekiranya dipanggil ada waktu dia boleh solat, kalau tak ada waktu dibenarkan jamak tanpa qasar. Empat. Jamak tanpa qasar 4. Maksudnya Zuhur dengan Asar, katalah dia habis Asar, sempat lagi masuk waktu pukul Maghrib pukul 7.30 contohnya, dia balik, dia habis kerja pukul 5, ada Asar lagi. Maka ketika itu dia boleh jamak tanpa diqasarkan. Sebab dalam Sahih Bukhari ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, Nabi sallallahu sembahyang jamak tanpa diqasarkan bukan sebab musafir. Jadi di situlah dipanggil grey area ataupun ada sebab-sebab yang boleh kita gunakan untuk kita solat jamak tanpa qasar. Antaranya adalah petugas-petugas kesihatan. Itu menunjukkan bahawa sembahyang tak boleh tinggal walaupun apa juga keadaan. Kecuali lupa atau tertidur. Man nama an salatin aw nasiyaha falyu'addiha ila idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa, maka dia lakukan solat tak kala dia mengingatkan semula atau bangun daripada tidur. Tapi ada syarat juga kan. Apa? Sebabkan tidur. Tidur bukan saja tidur. Maksudnya katalah Isyak nanti pukul 8.39 dia tidur, sekarang ni dia tidur dia terlepas sampai subuh. Bukan dah masuk Isyak dia tidur kemudian sampai subuh, itu salah dia, itu cuai. Tertidur di sini tertidur yang belum masuk waktu, habis lupa waktu. Itu yang kedua. Panjang lagi ni kita sambunglah besok pagi. Besok pagi. Jadi ada dua, satu syirik dan satu lagi as-salah. Itu antara dua daripada 9 pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.